Saya mohon cadangkan perangai menteri di bawah peraturan 14/1/I dan ucapan pujian di bawah peraturan mesyuarat 14/1/J dibuat sekarang dan selepas itu disambung semula dengan urusan seperti dalam aturan urusan mesyuarat hari ini. Ada yang menyokong? Tuan Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Baik, terima kasih. Terima kasih Yang Dipertua. Standing order. Ya. Ya. Terima kasih. Sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang tadi, urusan kita sekarang ini adalah berdasarkan kepada Standing Order 14.1I dibaca bersama 14.2. Saya ingin mendapat satu pencerahan daripada Yang Berhormat Tan Sri Speaker berhubung dengan perkara yang berkaitan dengan penerangan menteri yang kita dipahamkan akan diberikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Bukan kerana tak nak dengar Yang Berhormat Perdana Menteri cakap hari ini, tapi kita biar peraturan itu betul dulu. Mengikut amalan Parlimen, walaupun 14.2 menyatakan boleh, tapi amalan biasa, sesuatu penerangan menteri mestilah dimasukkan di dalam aturan urusan mesyuarat pada hari itu. Itu yang pertama. Saya bagi contoh, pada 20 Januari tahun 2022, semasa kerajaan yang lalu, dalam mesyuarat khas disenaraikan penerangan menteri berkaitan dengan bencana banjir, pengurusan banjir, bantuan bencana banjir, perancangan jangka panjang banjir. Itu satu. Di zaman kerajaan ini, iaitu pada 9 bulan 10 tahun 2023, penerangan Menteri Pertanian berkaitan dengan bekalan beras putih, Menteri Alam Sekitar berkaitan dengan jerebu, Menteri Pertahanan berkaitan dengan LTAT, Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan reformasi penjara dan pusat tahanan. Tapi pada hari ini, dengan penuh hormat, kami ahli-ahli Parlimen berada dalam keadaan yang dengan izin caught by surprise without any notice bahawa penerangan menteri telah disenaraikan pada tempoh ini dan tidak ada apa-apa tajuk, apa sebenarnya tajuk. Kami diberitahu subject to correction bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri nak mengucapkan junjung kasih kepada Agong yang lepas dan juga mungkin terima kasih kepada Agong. Saya rasa ini tidak bertepatan dengan aturan. Pada minggu ini dan minggu depan, perbahasan junjung kasih titah Yang di-Pertuan Agong oleh pembangkang dan juga kerajaan. Minggu yang ketiga adalah jawapan menteri. Kenapa di situ tidak digunakan oleh anggota pentadbiran dan juga Perdana Menteri sendiri untuk menyatakan perkara ini daripada mengambil masa ahli-ahli Parlimen untuk membahaskan titah ucapan ini pada hari ini. Jadi saya mohon satu petua lah daripada Tuan Di-Pertua mengenai perkara yang agak di luar daripada tata kelola. Terima kasih. Tan Sri. Baik, saya jawab. Lanjutan daripada itu, Tan Sri. Further. 14.2. Kalau kita baca peraturan mesyuarat 14.1, Tan Sri, urutan agenda mesyuarat itu telah dilakarkan sedemikian rupa dalam 14.1. Dan kalau menurut 14.1I, penerangan menteri itu mesti dibuat selepas lazimnya mengikut peraturan mesyuarat, selepas pertanyaan-pertanyaan lisan yang dikemukakan setiap hari. Dan itu merupakan amalan kita setiap kali sidang ini, Parlimen ini bersidang. Penerangan menteri mengikut peraturan 14I akan dijadikan sekuens selepas pertanyaan-pertanyaan lisan. Dan kalau usul ini diterima mengikut perkara 14.2, 14.2 Tan Sri tidak boleh digunakan untuk memperbetulkan perkara yang tak betul seperti yang dilakarkan dalam sekuen 14.1. Tentu sekali kami ingin tahu bagaimana Tan Sri reconcile 14.1 dengan 14.2 dan dalam mengizinkan. Kita bukan menentang terhadap apa yang nak diujarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, tetapi dari segi peraturan mesyuarat dia nampak bertentangan dengan peraturan mesyuarat Parlimen ini 14.1 dan 14.2. Jadi sebelum Tan Sri mengizinkan ini, kita minta penjelasan daripada Tan Sri peraturan mesyuarat. We cannot
tidak patuh kepada permusyarat dan konvensyen yang dibuat oleh Parlimen sekian lama, Tan Sri. Baik, sebab itu kita minta Menteri membuat permohonan mengikut peraturan mesyuarat ini. Sebab 14.1I dan J, if you were to look at J, pujian. Buat PN nak buat, ialah ucap terima kasih. Sebab itu saya akan serahkan kepada Dewan untuk PM dengan rasa rendah diri nak ucapkan terima kasih kepada tuanku. Takkanlah itu pun kita nak persoalkan. I don't think. Saya tidak rasa, because no, I know what you mean. Because dalam apa nama peraturan mesyuarat very jelas, as long as menteri bawa apa nama cadangan dan kita biarkan ahli yang saya setuju. Menteri tidak boleh menggunakan Ya, Berhormat Tan 14.2 Sri, untuk kita ingat memperbetulkan titah keadaan yang agung salah. yesterday, Tan Sri. Kita sebagai penggubah undang-undang, ikutlah peraturan. Ini peraturan dah ada. Kenapa kita tak ikut? Ya. The third week, It is peraturan itu menteri itu yang menteri baca itu kita ikut aturan. peraturan kena dilaksanakan dengan secara yang bijaksana. No, saya gunakan kuasa saya move. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kita tidak ikut majlis untuk apa yang tidak ikut peraturan. Kita tidak ikut No, apa yang tidak ikut peraturan. this is very clear. This is allowable. Dibenarkan. Apa yang masalahnya? Dibenarkan. Dibenarkan, tapi bukan masa ini. Tak sih betul. Minggu yang ketiga ucaplah terima kasih. 1 minggu. It's too Tak late. apa. Orang Tan Sri. Asia, Wan Muhammad, orang Asia ada adab dia. Tan Sri. Sebelum kita cakap benar, terima kasih kepada tuanku. Is it wrong untuk Sri. sebelum kita start apa-apa? No, I'm asking you. Is it wrong to do that? Adakah satu Salah. It's mencelakakan wrong. orang? Tetapi This is not kena wrong, but reconcile not the peraturan right mesyuarat, Tan time Sri. to do that. Satu poin lagi. Apa juga titah ucapan diraja, konvensinya lah adalah teks ucapan yang disediakan oleh kerajaan. Betul. Tapi Sebab sebagai itu ketua, tidak pernah dalam parlimen kita ini selepas titah ucapan diraja, Perdana Menteri bangun untuk memberi pujian kepada that's what exactly yang tak pernah Tuan dibuat Yang dalam Di-Pertua, parlimen kita. Tan Sri Yang Sebab Di-Pertua, dia tak biar boleh. saya terangkan, saya buat permohonan di bawah 14.2. Saya bukan memaklumkan pada Dewan bahawa kerajaan akan, saya memohon kebenaran. Jadi ahli daripada front bench menyokong permohonan saya. Kemudian Yang Di-Pertua akan menanya pada Dewan, boleh ke tak boleh untuk setuju ke tidak. That's what I'm saying. Kita belum sampai lagi ke setuju ke tidak. Pembangkang nak membantah, nak bantah tu bila peringkat setujulah. Pembangkang pun tak ikut peraturan. Nak bantah kalau mesti sebelum kalau keputusan. majoriti setuju atas prosedur Berhormat Dewan. Menteri, kita buat bantahan sebelum Betul, keputusan. tapi kalau majoriti Sebelum itu sebab menteri minta kebenaran Dewan. Kalau menteri tak nak ikut peraturan, kita tak ikut kebenaran Dewan. Yang Sebelum buat apa pernah ruling, jadi menteri. sebelum ruling oleh Betul, speaker, betul, itu sebab kami itu saya kata bagikan. biarlah Dewan membuat keputusan. Let me be clear. Tuan Yang Menteri Di-Pertua. yang menteri minta ialah satu permohonan. You cannot use your majority to bulldoze. No. Yang Menteri. Bulldoze, It's kita not buat boleh. peraturan. Kita minta Kita ada kebenaran peraturan Dewan. mesyuarat. Saya Oh, tidak pula mau. bulldoze. No, now I leave it to you. Now saya akan buat keputusan. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli bersetuju kata bersetuju? Setuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Bersetujukan. Saya jemput. Penerangan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri No, dan you can ucapan leave, pujian you di bawah Peraturan Mesyuarat 14.1I dan J. Silakan Perdana Menteri. Sri Yang Di-Pertua, Assalamualaikum warahmatullahi No, I don't allow, no. wabarakatuh. Salam Lah emosi. Please no. Orang tua. Tuntut Tanya apa penjelasan. emosi Tan Sri Speaker. Saya Ni bukan bahas. Tambun. tak boleh lah. Tanya macam tu pun ni speaker emosi. Saya Saya minta sebagai ketua pembangkang, saya minta untuk Ni apa ni penang? Are you allowed to talk? Ketua pemangkang Sekejap. sedang bercakap. You duduk. Sekejap. Duduk. Duduk pemangkang. Ketua pemangkang, respect ketua pemangkang you. Ya ketua pemangkang. terima kasih Tan Sri Ketua. Bila kita dengar tentang apa permintaan menteri, saya tahulah majoritinya akan kata setuju. Dan kami di sini pun bukan kata tak setuju. Cuma kami kata kalau dalam peraturan itu sendiri pun kita nak gunakan kuasa kita kerana majoriti, dia boleh menimbulkan banyak perkara-perkara
Saya tak maulah kata abuse of power. Tetapi ini juga boleh menunjukkan bahawa kita abuse dengan majoriti kita yang ada. Jangan kita buat sebegitu rupa. Sebab itu Tuan dan Ketua, kalau kita nak kata kita nak merafak sembah tahniah terima kasih kepada Agong, buatlah tadi sebelum pencadang nak buat. Tadi pencadang pun dah ada. Nak terima kasih apa lagi? Dah pencadang, dah cakap dah semua dah. Dah ada penyokong lepas ini. Tiba-tiba tengah-tengah tu nak berhenti kejap nak cakap terima kasih ni pasal apa? Saya tahu bahawa apa dia? Luar tepi. Saya bukan saya nak tak sebab itu saya kata jangan buat perkara-perkara yang boleh di luar sana nampak seolah-olah kita ni nak bangkang. Bukan kita nak bangkang, tapi nak ikut peraturan yang ada. Okey, By convention, tak pernah pun perkara-perkara yang ni berlaku di mana-mana negara. Saya ada rekod. Don't let me read this corner. No, the record doesn't shows that bila dah ada pencadang, ada orang bangun tiba-tiba nak ucap terima kasih. Tak ada. Ini sebelum, kalau nak buat sebelum tadi, sebelum ada pencadang, go ahead. Kami sokong. Siapa kata yang kami tidak sayang kepada Yang Di-Pertuan Agong? Okey. And we do not want the process titah diraja itu. Kita pun tahu, kita pernah jadi kerajaan. Kita yang buat. Okey, Ketua Bangkang. Tapi sudah tentu ada peluang diberikan kepada Tuan Agong untuk dia nak tambah, dia nak itu tak apa, itu atas budi bicara dia. Jadi hari ini yang tiba-tiba kita nak ucap terima kasih sepada ada pencadang. Dah ada usul pencadang pun dah ada. Dan kami semua bersetuju. Kami nak sokong apa yang pencadang dah bawa pun tak apa. Baik. Sebab itu kalau bagi juga perkara ni dibuat, saya tidak mahu seolah-olah di luar sana nampak ini kerajaan ni apa pasalnya? Raja dah cakap, Tuanku Agong dah cakap, nak cakap apa lagi? Tunggu besok dalam penggulungan Yang Amat Tambun nak golong-golong habis. Baik, Ketua Bangkang. Itu permintaan saya. Saya minta permintaan saya kalau boleh. No. Yang Amat Berhormat tunggu. Bukan lama sangat. Okey. Kalau tidak mahu juga panjang-panjang tak apa. Lepas ni saya akan cakap bagi pihak pembangkang. Besok setujulah nak cakap-cakaplah habis. Esok Ketua Bangkang cakap. Sekarang saya jemput Perdana Menteri teruskan sebab telah keputusan dah dibuat. Silakan Perdana Menteri. Terpulang. Remember, the world is watching. That's all. Baik, dengar. Dengar dulu. The world is watching you, Tan Sri. Baik, silakan Perdana Menteri. Silakan. Silakan Tambun. Terima kasih Tan Sri. Okey. Sebut tarik Usul balik ayat tu. ini adalah usul Baik. tahniah kepada Pendang. 4 hari pendang. 4 hari. Silakan Tambun. Saya bantah keras sikap pembangkang keluar tatkala kita nak ucap tahniah kepada Agong dan kita nak merafak sembah tahniah dan terima kasih atas khidmat Yang Di-Pertuan Agong yang lalu. Ya. Tidak ada kena-mengena sama sekali terhadap titah ucapan Tuanku Agong. Saya sepatutnya datang pagi tadi. Tapi pagi tadi kita ada kunjungan rasmi daripada Perdana Menteri Kemboja, Hun Sanet. Sebab itu saya mohon kebenaran Yang Di-Pertua supaya bentangkan jam 2.30. Sebab program dengan Perdana Menteri Kemboja selesai 1.45. Dan usul ini bukan usul yang mengikut perkara 14.1I dengan 14.1J. Ini mengambil kira apa yang kita anggap harus didahulukan. Kalau kita nak terima kasih kepada mantan Yang Di-Pertuan Agong setelah akhir sidang, itu tak munasabah. Jadi sepatutnya dibuat pagi tadi, saya setuju. Tapi untuk pembangkang bantah ini menunjukkan sikap yang tidak sopan, tidak menghormati institusi Yang Di-Pertuan Agong. Mereka boleh bantah proses, tetapi kita pertahankan proses dan Yang Di-Pertua telah buat keputusan.
Inilah masalah dalam negara kita ini. Setelah dengar titah Tuanku pun tidak faham, ya, kerana dendam kesumat dan cemburu buta sebenarnya. Tan Sri Ketua, saya sebut tadi, mengapa saya beri keutamaan, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kaitan dengan titah diraja. Ini hanya tanggungjawab Dewan. Setelah dilantik Yang di-Pertuan Agong, kita rakapkan penghargaan. Dan setelah pemergian Yang di-Pertuan Agong yang lalu, kita ucapkan terima kasih atas sumbangan Tuanku. Itu saja. Dan sekali lagi Ketua Bangkang menyebut tentang kita yang buat ucapan. Saya nak tegur dia. Ya. Kerana seperti mana kita tahu, titah diraja itu masih titah diraja walaupun dalam perkara-perkara pokok dari segi dasar masih tunduk kepada cadangan kerajaan. Tetapi titah diraja tentunya ada ruang untuk ditambah, diperkukuh. Termasuk hal-hal yang menyakitkan hati mereka. Itu sebenarnya yang jadi masalah sekarang. Baik. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin menyatakan bahawa istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 yang diadakan sempena mesyuarat Raja-Raja yang ke-264 khas pada Rabu 31 Januari 2024 telah menyaksikan pelantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim bagi tempoh 5 tahun mulai 31 Januari 2024. Saya selaku Ketua Majlis Parlimen ke-15 bagi pihak Dewan Yang Mulia ini dengan sepenuh ikhlas ingin merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ikrar taat setia Dewan ini dipersembahkan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia. Saya berkeyakinan bahawa kerajaan dan rakyat akan mendapat limpah rahmat dan kesejahteraan dari pemerintahan seorang raja yang adil, bijaksana dan prihatin terhadap rakyat jelata dan negara. Sebagai teras pemerintahan raja berperlembagaan, saya amat berkeyakinan dengan pemerintahan duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong kelak. Malaysia bakal diberkati dengan nikmat perpaduan dan kemakmuran yang berpanjangan. Saya juga ingin merafak sembah dengan ucapan menjunjung kasih dan setinggi-tinggi penghargaan Dewan ini turut dipersembahkan kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang Tuanku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haj yang telah menaungi negara dan rakyat jelata selama 5 tahun yang lalu dengan penuh adil dan bijaksana. Saya yakin seluruh rakyat jelata merasai hikmah keadilan dan kebijaksanaan Tuanku dan memastikan keamanan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Semoga ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Tengku Ampuan Pahang serta seluruh kerabat sentiasa dilindungi dan dilimpahi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, diberkati dengan kesihatan dan sejahtera selalu. Moga Tuanku berdua terus dilimpahi dengan segala kehormatan serta kebesaran dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala jua. Daulat Tuanku. Sembah ta'zim daripada saya dan seluruh ahli Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih Tuan Ketua. Baik. Terima kasih Tambun. Kita sambung ucapan junjung kasih dengan menjemput Shah Alam sambung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Tuan Yang Pertua, izinkan saya untuk menyambung ucapan menjunjung titah diraja pada petang yang mulia ini. Kebelakangan ini, kejatuhan nilai mata wang ringgit telah menghantui ramai rakyat Malaysia. Seolah-olah kedudukan nilai mata wang ringgit penentu segala kepada ekonomi negara. Sekali lagi, ia digunakan pihak tidak bertanggungjawab sebagai peluru. Syalam. Boleh Ya, sikit? bagi. Ada Sekejap. bagi Boleh tak? nak Sikit je. pencerahan. Bagi. Baru nak mula ni. Syalam, setuju tak dengan saya sepatutnya pembangkang tak keluar tadi semasa ucapan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Bun? 100% setuju. Dia tak tahu pun apa yang nak diucapkan, tetapi asal kerjanya membangkang, itulah kerja pihak pembangkang. Sekali lagi, isu mata wang ringgit ini digunakan pihak tidak bertanggungjawab sebagai peluru dan candu. Kononnya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan tidak arif mengurus keuangan dan tiada hala tuju. Lucunya, yang kuat bermain forex pun kuat menghentam sama. Sedangkan jika ia mempunyai simpanan US dollar yang banyak, ketika inilah dia akan mengaut laba. Menurut Gubernur Bank Negara Datuk Abdul Rashid Ghafur, 20 Februari 2024, kejatuhan nilai ringgit adalah disebabkan faktor luaran semasa, antaranya kenaikan kadar faedah Amerika Syarikat yang mendadak, kebimbangan tentang geopolitik dunia dan ketidaktentuan tentang prospek ekonomi negeri China. Hakikatnya, kejatuhan nilai mata wang ringgit juga turut menimpa yen Jepun, renminbi China dan semua mata wang negara ASEAN melainkan Singapura. Timbul persoalan, kenapa tidak Singapura? Kerana Singapura mengurus monetary policy mereka melalui pertukaran wang asing. Maksudnya, bila US dollar mengukuh, maka ringgit Singapura juga turut mengukuh. Mereka lakukan ini untuk menghalang implikasi tekanan inflasi bagi negara mereka. Kerana majoriti keperluan asas mereka adalah dalam hal-hal yang berkaitan dengan import. Jadi mereka perlu currency yang kuat untuk menangani kenaikan inflasi. Bagaimana Singapura boleh lakukan ini? Mereka ada reserve dan surplus yang sangat besar. Balance sheet Singapura kukuh, lalu memberi asas yang padu untuk memastikan mata wangnya lebih kukuh berbanding dengan negara-negara lain di dunia ini. Lalu bagaimana keadaan kita, Malaysia? Negara kita telah mengalami defisit sejak krisis keuangan Asia 1998 lagi. Ditambah dengan beban hutang yang semakin meningkat saban tahun. Titah diraja menzahirkan kekecewaan dan kebimbangan baginda dalam hal ini. Lalu baginda mahu setiap perbelanjaan diurus dengan teliti. Baginda juga mengharapkan kerajaan memperoleh lebihan fiskal ketika pemerintahan baginda. Alhamdulillah, Kerajaan Madani telah bertindak proaktif. Rang Undang-Undang Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023 telah dibentang dan telah diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini. Saya menjangkakan dengan adanya Akta 850 berkenaan dengan tanggungjawab fiskal ini, kerajaan akan mampu untuk mengurangkan defisit negara secara beransur-ansur dan kembali kepada kedudukan surplus pada tahun 2030 tanpa menjejaskan rakyat dan pembangunan negara. Kerana kita tidak akan mampu dan berdaya tahan
untuk terus-terusan memacu ekonomi dalam keadaan defisit. Cabarannya, titah diraja mahukan surplus semasa pemerintahan baginda. Yang Berhormat Shah Alam, Ya. pada tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, semasa pemerintahan Yang Berhormat Bera dan Paguh, ringgit betul ada menjunam juga. Alasan diberikan adalah faktor luaran. Pasaran luar yang terkesan kerana COVID yang melibatkan semua negara. Tetapi pada masa tersebut, kerajaan pada masa tersebut, Yang Berhormat Bera ada di sini, dimaki berbakul-bakul. Dikatakan tidak reti memerintah, hancur negara, turunkan PM, harga ringgit akan menaik dengan mendadak. Tetapi hari ini, apabila pembangkang menggunakan hujah yang sama, tiba-tiba dikatakan pembangkang bermain politik. Kenapa hipokrit? Dulu kalian boleh, kini tak boleh. Mana keadilannya? Terima kasih. Keadaan berubah-ubah mengikut tahun. Pada masa itu, apa yang dilakukan oleh Yang Berhormat Datuk Pahat, ya, tidak, Perdana Menteri pada masa itu ialah melakukan perbelanjaan yang di luar daripada kawalan. Ya, tidak ada mendapat keputusan daripada Dewan Yang Mulia ini, melakukannya dalam keadaan darurat. Ya, maka perbelanjaan itu dilakukan dengan sewenang-wenangnya tanpa mengambil pertimbangan dan juga pandangan daripada Dewan Yang Mulia ini. Tetapi hari ini tanggungjawab ini, apa juga yang dilakukan oleh kerajaan, ianya dimaklumkan, dibentangkan dan mengambil kira pandangan daripada ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini. Yang Berhormat, izinkan saya untuk terus sikit. Saya menjangkakan tadi, sekiranya kita komited dengan tanggungjawab fiskal 2023, Akta 850 ini, maka pada tahun 2030 saya menjangkakan kita akan boleh kembali kepada keadaan surplus. Tetapi cabarannya ialah titah diraja inginkan ataupun berharap bahawa ekonomi perbelanjaan negara yang surplus ini berlaku dalam pemerintahan baginda. Maka maksudnya dalam 5 tahun ini kerajaan perpaduan harus bekerja dengan keras dan bersungguh-sungguh untuk mencapai hasrat begitu. Alhamdulillah, kita inginkan kestabilan dalam negara kita ini untuk memastikan hasrat ini boleh kita capai. Dan kita ucapkan terima kasih kepada baginda kerana telah memberikan jaminan bahawa kerajaan perpaduan ini akan kekal sehingga tempoh penggal kerajaan ini. Shah Alam, sedikit saja. Shah Alam. Terima kasih Shah Alam. Saya mendengar dengan tekun perbahasan Shah Alam dan apa yang telah diucapkan 2-3 minit yang lalu. Yang jelas adalah sekurang-kurangnya yang ada di sebelah sini ikhlas untuk membantu PMX, untuk memastikan bahawa kesejahteraan rakyat itu terbela. Dan memang kita rasakan bahawa sesuatu yang diusahakan itu tidak boleh berjaya, sekurang-kurangnya perlukan masa. Apa yang saya rasakan adalah sekurang-kurangnya yang ada di sebelah sini bersama-sama bertekad ikhlas, bukan seperti seorang dua ahli parlimen masa berkempen memerlukan bantuan PMX, masa berkempen memerlukan bantuan ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Harapan, tetapi selepas berjaya macam kacang lupakan kulit. Saya tak maulah menyebutkan mana-mana nama, tapi sekurang-kurangnya kita di sebelah sini, tak kiralah Pakatan Harapan ataupun tangan kiri lawan rasuah, tangan kanan melepaskan perasuah. Kamu dulu yang lawan, kini berdiam diri. Kalau berani namakan, jangan baling batu sembunyi tangan.
Timbalan Speaker, baru kemarin diberikan nasihat untuk kita beradab. Saya tidak menyebut mana-mana nama. Kenapa yang berhormat muar perasaan sangat? So saya di sini ingin mengatakan bahawa sekurang-kurangnya kita lihat keikhlasan Barisan Nasional Pakatan Harapan semua di sebelah sini membantu PMX untuk memastikan bahawa kerajaan yang ada sekarang akan terus bersatu, akan terus bersama memastikan bahawa kesejahteraan rakyat terus terbela. Terima kasih diberi peluang. Terima kasih, Cik Lutong. Jadi persoalan ringgit ini, kita rakyat semua, kita tidak harus terlalu panik dan gusar dengan keadaan mata wang pada masa ini. Ia harus dilihat sebagai fenomena sementara. Semua kajian daripada institusi-institusi kewangan, malah daripada bank negara juga mengunjurkan bahawa fenomena ini adalah fenomena sementara dan ringgit akan kembali mengukuh sekitar pertengahan tahun dan sehingga kepada penghujung tahun ini. Petunjuk-petunjuk ekonomi negara berada pada landasan yang betul sebagaimana angka-angka yang dinyatakan dalam titah diraja. Inflasi yang rendah pada kadar 2.5% pada tahun 2023, ekonomi yang berkembang pada kadar 3.7%, hanya 1.1% saja kurang daripada yang disasarkan, dan pelaburan-pelaburan yang diluluskan yang meningkat kepada 329.5 bilion pada tahun 2023, lebih baik daripada tahun 2022, menunjukkan bahawa negara sedang menuju ke arah ekonomi yang lebih kukuh. Tuan Dipertua, Shah Alam menyambut baik juga titah diraja yang mahukan kerajaan meningkatkan kecekapan dan prinsip kerja berintegriti. Ini termasuk kecekapan dan kecepatan siasatan dan penyelesaian sesuatu kes. Ia sebenarnya sangat sinonim dengan aspirasi dan iltizam yang amat berhormat Perdana Menteri selama ini. Maka semua pihak harus menjayakan, termasuk agensi kerajaan, swasta, korporat dan juga orang ramai. Namun kelompongan yang terdapat dalam Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 yang sedia ada tidak banyak membantu hasrat murni ini. Pindaan-pindaan tertentu harus menjadi fokus dan keutamaan pada waktu kerana kelemahan yang terkandung di dalam Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 membantutkan usaha membenteras rasuah untuk bergerak secara telus di negara ini. Kelompongan pada peruntukan berkaitan boleh disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu dan ini boleh menyebabkan pembongkaran salah laku rasuah sukar untuk dikekang. Selain daripada keyakinan rakyat terhadap sistem perundangan perlu dipertingkatkan, kita harus mengakui bahawa peranan pemberi maklumat akan turut menjamin pentadbiran negara yang lebih beraccountability melalui maklumat-maklumat yang diberikan demi memelihara kepentingan awam. Pindaan yang dilaksanakan dengan kadar segera merangkumi Seksyen 4, Seksyen 6/1, Seksyen 7, Seksyen 8/1 dan 4, Seksyen 11 bagi Akta Perlindungan Maklumat 2010, Seksyen 203 Kanun Keseksaan dan Seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah harus disegerakan untuk membentuk sebuah mekanisme kawalan terhadap isu integriti dan sebarang ketirisan yang merugikan negara supaya ianya boleh disekat di peringkat yang lebih awal lagi. Begitu juga dengan tentang Akta Pendanaan Politik yang perlu disegerakan. Saya percaya sahabat saya nanti yang berhormat Bentong akan boleh membahaskan secara detail keperluan kepada Akta Pendanaan Politik ini kerana beliau adalah merupakan seorang champion di kalangan
kumpulan rentas parti Parlimen Malaysia berkenaan dengan integriti, governance dan anti rasuah. Persoalannya, adakah pindaan rang undang-undang atau perlindungan pemberi maklumat dan Akta Pendanaan Politik ini akan dibentangkan pada penggal ini juga. Kita alu-alukan hasrat dan usaha kerajaan untuk melakukan reformasi institusi. Tetapi sekarang kita tidak seharusnya lagi bicara tentang reform, tetapi yang kita harus bicarakan ialah tentang the speed of the reform. Itu yang kita inginkan, Tuan Yang di-Pertua. Dalam masa yang berbaki ini, saya ingin menyentuh satu perkara yang sangat penting bagi dunia Islam, bagi menghormati aspek kemanusiaan yang sekarang ini menghambat saudara-saudara kita di Palestin. Saya ingin mengajak ahli-ahli Dewan yang mulia merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana berani bersuara secara berdepan, face to face dengan pemimpin dunia, khususnya Presiden Amerika Syarikat di persidangan Asia Pasifik Economic Cooperation APEC 2023 pada November lalu berkenaan dengan serangan ganas Israel terhadap Palestin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdalal jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin jair." Sesungguhnya jihad yang paling afdal ialah menyatakan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Inilah yang telah pun dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, bukan sekali, bukan dua kali, tetapi beberapa kali di beberapa perhimpunan. Tetapi apa yang dilakukan di APEC itu adalah secara berhadapan. Isu umat Palestin bukan sahaja merupakan isu umat Arab ataupun umat Islam, tetapi ianya adalah merupakan isu sejagat. Kehadiran negara-negara bukan Islam, khususnya Afrika Selatan, yang mengheret Israel ke ICJ dengan didokong oleh sejumlah besar negara-negara lain seperti Brazil, Bolivia, Colombia, Namibia, memberi gambaran berlakunya kebangkitan luar biasa masyarakat dunia untuk menentang kekejaman Israel. Bahkan tindakan, ya saya gulung, bahkan tindakan negara-negara Eropah termasuk yang menjadi anggota NATO dan sekutu kepada Israel seperti Spanyol, Italy, Ireland, Perancis, Norway, Denmark, Kanada, Australia dan New Zealand berulang kali mendesak serangan dihentikan atau gencatan senjata dengan segera. Saya percaya kita semua memang sangat terkesan dan komited untuk membantu saudara-saudara kita, sama ada seagama ataupun saudara-saudara kita seinsan yang ada di bumi Gaza ini dengan apa juga bentuk bantuan. Tetapi kita belum lagi menunjukkan satu kesatuan di dalam negara kita Malaysia ini, maka saya menyeru agar kita sama-sama akan keluar dalam satu perhimpunan mega untuk menyatakan sokongan seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira batasan kelompok ataupun kepartian, untuk kita sama-sama turun pada 2 hari bulan Mac dalam satu perhimpunan aman menyatakan sokongan kepada rakyat Palestin dan gesaan kepada dunia supaya menghentikan serangan yang zalim terhadap rakyat Palestin. Akhirnya, Datuk Yang di-Pertua, saya ingin berterima kasih sekali lagi kepada Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya membahas titah diraja. Terima kasih kepada rakan-rakan ahli Dewan, terima kasih kepada pegawai-pegawai dan bentara Parlimen, terima kasih kepada warga Shah Alam yang memberikan sokongan
dan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia. Tuan Yang Pertua, saya mohon mencadang titah diraja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam. Saya jemput Yang Berhormat dari Batang Sadong untuk berucap. 30 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Puan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada Batang Sadong untuk membahaskan titah diraja sebagai penyokong pada hari ini. Terlebih dahulu, saya merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar atas pelantikan Baginda sebagai Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Semoga Duli Tuanku serta seluruh kerabat diraja sentiasa dilimpahi rahmat dan hidayahnya serta berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan penuh kedaulatan. Merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan dan menjunjung kasih jua ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah di atas jasa bakti dan kebijaksanaan baginda sepanjang menaungi negara sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Menjunjung kasih akan titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong semasa pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-15 semalam. Titah diraja yang begitu syarat dengan nasihat yang bijaksana, lagi penuh makna serta peringatan demi kemaslahatan rakyat dan negara. Baginda telah bertitah supaya semua pihak menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Baginda mahukan semua wakil rakyat menumpukan kepada usaha membantu membela nasib rakyat, bukannya menjaga kepentingan parti politik ataupun diri sendiri semata-mata. Nasihat baginda yang mahukan supaya semua kita menunjukkan teladan baik dengan menjaga adab dan tata tertib ketika persidangan. Sewajarnya kita pegang erat. Marilah bersama-sama kita menjunjung titah diraja, menjaga keharmonian negara serta tidak sesekali memainkan isu sensitif 3R yang melibatkan raja, kaum dan agama. Sesuai dengan namanya, iaitu Dewan Rakyat, baginda juga menitahkan supaya semua ahli Dewan Rakyat berikan tumpuan penuh ke arah mempertahankan kestabilan politik dan fokus kepada ke arah pemulihan ekonomi demi menjamin kesejahteraan rakyat dan negara di bawah pentadbiran kerajaan perpaduan. Di bawah kerajaan Madani, kita bukan sahaja perlu mengetepikan segala perbezaan politik, malah perlu dedikasikan sepenuh komitmen dalam memastikan pemulihan negara berjalan secara holistik dan inklusif. Semua ahli politik harus meletakkan kepentingan rakyat dan negara mengatasi segala-galanya. Kestabilan kerajaan dan kestabilan politik negara adalah teras utama. Tanpanya, Malaysia bakal terjerumus ke dalam kemelut politik dan ekonomi tidak berkesudahan yang akhirnya akan merugikan rakyat dan negara. Dalam titah diraja, baginda mengajak kita semua supaya meletakkan masa depan negara dan rakyat sebagai perjuangan dan fokus paling utama. Itu amanah yang harus kita galas dan pikul bersama. Agenda rakyat dan masa depan negara adalah keutamaan kita.
Puan Yang di-Pertua, sebelum saya meneruskan perbahasan, izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk mengajak ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini untuk bersama-sama bersedekah Al-Fatihah kepada Allahyarham Tun Perin Sri Haji Abdul Taib Mahmud, mantan Yang di-Pertua Negeri Sarawak yang telah kembali ke rahmatullah baru-baru ini, dan bagi yang bukan Islam untuk bertafakur sejenak. Sesungguhnya Allahyarham Tun Perin Sri merupakan negarawan dan pejuang yang telah banyak berbakti bukan sahaja kepada Sarawak, malah Malaysia secara umumnya. Al-Fatihah. Saya teruskan. Syabas dan tahniah kepada barisan Kabinet Baharu pimpinan Perdana Menteri yang ke-10 Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menggalas tanggungjawab dalam sesebuah kerajaan perpaduan pastinya cukup mencabar dan bukan mudah. Namun saya percaya semua barisan anggota Kabinet yang dipilih mampu memikul amanah ke arah membina Malaysia yang lebih maju dan berdaya saing, insya-Allah. Terus kepada isi perbahasan hari ini. Puan Yang di-Pertua, jurang pembangunan antara Semenanjung dengan Sarawak dan Sabah masih begitu ketara. Satu hakikat yang perlu kita akui ialah kedua-dua wilayah yang menjadi antara penyumbang utama kepada ekonomi negara ini masih perlu mengejar Semenanjung dari segi pembangunan. Justru kerajaan perlu melihat secara lebih mendalam isu-isu yang dihadapi supaya segala usaha yang diambil mencapai sasaran yang ditetapkan. Misalnya, walaupun Sarawak dan Sabah menerima dana untuk membaiki sekolah daif, masalah kekurangan akses bagi sekolah khususnya di pedalaman masih dirasai. Kemudahan di sekolah di Sarawak dan Sabah masih jauh ketinggalan berbanding di Semenanjung. Seperti kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, rakyat Sarawak selayaknya menikmati hasil limpahan kekayaan ekonomi dan pembangunan yang sama adil dan saksama dengan warga Semenanjung. Begitu juga rakyat Sabah, jurang dari segi hubungan antara tiga wilayah Semenanjung, Sabah dan Sarawak juga harus kita rapatkan supaya semangat betul-betul sebagai warga Malaysia dapat diwujudkan, bukan lagi berdasarkan wilayah, tetapi bagaimana kita dapat asimilasikan supaya nilai norma dan budaya dapat diterjemahkan sebagai warga Malaysia. Puan Yang di-Pertua, Malaysia merupakan negara yang kaya dengan sumber asli semula jadi, namun ianya tidak dapat dinikmati oleh kesemua peringkat masyarakat. Pengkelasan B40, M40, T20 tidak berjaya memberi gambaran tepat terhadap keadaan ekonomi sebenar rakyat, terutamanya mengambil kira kadar inflasi, kuasa beli yang lemah dan pendapatan boleh guna yang rendah. Tambahan pula, klasifikasi ini juga gagal merungkai dan menggambarkan keadaan kehidupan rakyat yang sebenar. Ditambah lagi dengan keadaan sosioekonomi dan geografi yang berbeza antara satu sama lain, umpamanya zon timur, utara, selatan, Sabah dan Sarawak. Sebagai contoh, kesenjangan pendapatan dan ekonomi dizahirkan dengan
Gini Index yang menunjukkan Malaysia berada pada paras 30% lebih tinggi daripada purata negara maju dalam pertubuhan kerjasama dan pembangunan ekonomi ataupun kita panggil OECD. Ia juga lebih tinggi daripada Amerika Syarikat yang merupakan salah satu ekonomi negara maju yang paling tidak sama rata di dunia. Di benua Asia, statistik juga menunjukkan Malaysia lebih tidak sama rata daripada kebanyakan negara jiran. Ini perkara yang harus dipandang serius, Puan Yang di-Pertua. Apa yang lebih membimbangkan, 20% yang terkaya di Malaysia memiliki lebih daripada 52.1% daripada seluruh kekayaan Malaysia, manakala 40% yang terendah memiliki kurang daripada 8%. Manakala taburan aset cair ataupun aset kewangan pula adalah sangat ekstrim. 20% yang teratas memiliki hampir 95% daripada semua aset kewangan, manakala 80% terendah hanya memiliki 5% sahaja. Sudah pasti keadaan ini tidak boleh dibaiki dalam sekelip mata. Namun, langkah pertama yang perlu diambil oleh kerajaan adalah dengan pembetulan gaji. Ianya bagi menangani perbezaan gaji lantas meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Melaksanakan inisiatif seperti ini menunjukkan komitmen kepada pendekatan yang lebih holistik dan proaktif dalam menangani isu-isu utama berkaitan dengan pampasan pekerja dan kestabilan kewangan rakyat. Saya mengambil maklum dan menyokong Majlis Perundingan Gaji Negara ataupun MPGN yang meletakkan gaji minimum yang wajar di Malaysia adalah RM3,047 Malaysia. Menurut MPGN, jumlah RM3,047 Malaysia merujuk kepada kadar yang dikira oleh Bank Negara pada tahun 2016 yang telah diselaraskan dengan kadar inflasi semasa. Selain daripada menunggu impak daripada Progressive Wage Model ataupun model gaji progresif, kerajaan disarankan untuk mengkemaskini gaji minimum sewajarnya seperti disaran oleh Bank Negara dan juga EPF My Budget. Puan Yang di-Pertua, mengambil tanggungjawab mewakili golongan hawa adalah penting bagi saya untuk membangkitkan isu-isu wanita dalam Dewan Yang Mulia ini. Ini kerana dalam banyak aspek wanita masih dilayan sebagai warga kelas 2 ataupun second class citizen. Dengan izin, bila mana terdapat diskriminasi terhadap wanita sama ada di ruang peribadi iaitu rumah tangga dan keluarga maupun ruang awam iaitu pekerjaan, ekonomi ataupun politik. Pada suku kedua 2023, kadar penyertaan tenaga buruh wanita pada paras 56.2%, yakni rendah berbanding dengan kadar penyertaan tenaga buruh lelaki sebanyak 82.8%. Ini menunjukkan ketidakseimbangan gender dalam tenaga kerja di Malaysia.
Laporan World Bank juga menyatakan wanita yang berkejaya terperangkap dalam double burden syndrome yang mana mereka selain bekerja, mereka juga menguruskan tugasan domestik seperti menjaga anak dan juga orang tua. Bukan itu sahaja. Kajian daripada Hazanah Research Institute mendapati terdapat jurang gaji gender yang besar di Malaysia selepas disesuaikan dengan pelbagai faktor seperti segregasi pekerjaan. Jurang gaji gender purata melebar kepada 17.8% dengan wanita dibayar kurang berbanding rakan lelaki mereka untuk pekerjaan yang sama. Kerajaan tidak boleh mengambil enteng terhadap isu ini. Pemerkasaan wanita harus berlaku di peringkat struktur organisasi dan bermula dari akar umbi, bukannya hanya bersifat di permukaan. Perlunya pemerkasaan wanita berstruktur bertujuan untuk mendobrak halangan sistemik dan ketidaksamaan fundamental yang mereformasikan undang-undang yang mendiskriminasi, menyediakan sistem sokongan kepada wanita dalam bentuk institusi penjagaan berkualiti yang berpatutan, pemilikan akses kepada sistem kehakiman yang adil buat wanita dan anak-anak. Seterusnya, Puan Yang di-Pertua, saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia kepada isu kian meruncing. Sekejap. Puan Yang di-Pertua, saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia kepada isu yang kian meruncing, iaitu isu pendidikan penyambung generasi masa hadapan. Malaysia mencatat kemerosotan dalam purata pencapaian ketiga-tiga domain literasi yang ditaksir, iaitu matematik, saintifik dan bacaan. Berdasarkan program pentaksiran pelajar antarabangsa iaitu PISA 2022 yang dikeluarkan baru-baru ini. Terima kasih semua. Menurut laporan PISA 2022, keciciran pembelajaran ketika pandemik COVID-19 dilihat sebagai faktor utama mempengaruhi pencapaian murid sekolah Malaysia dalam ketiga-tiga domain berkenaan. Skor purata murid Malaysia adalah lebih rendah daripada skor purata Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan ataupun OECD bagi ketiga-tiga literasi. Berhubung pencapaian murid Malaysia mengikut lokasi sekolah, skor di bandar adalah lebih tinggi berbanding luar bandar bagi purata pencapaian ke semua domain terbabit, iaitu 424 berbanding 399 mata dalam purata pencapaian literasi matematik, 431 berbanding 413 mata literasi saintifik dan 401 berbanding 389 mata literasi bacaan, dengan perbezaan skor antara 12 hingga 25 mata. Ini bermakna literasi antara pelajar di sekolah, sebagai contoh Sekolah Kebangsaan Subang Jaya, Selangor dan Sekolah Kebangsaan Sungai Apin, Simunjan, Sarawak adalah amat berbeza. Ini menunjukkan terdapat jurang yang besar terhadap akses pendidikan dan pencapaian akademik di antara pelajar bandar dan luar bandar, juga pelajar dengan sosioekonomi tinggi dan rendah. Dalam Belanjawan 2024
yang telah dibentangkan pada sesi yang lalu, Kementerian Pendidikan menerima jumlah peruntukan terbesar iaitu 58.7 bilion ringgit Malaysia. Perdana Menteri sendiri menyebut kebanyakan sekolah daif di Sarawak berada di skala 7, bermakna ia mesti dirobohkan dan dibina semula merujuk kepada bangunan tidak selamat dengan pengesahan show roboh daripada Jabatan Kerja Raya ataupun JKR. Yang Berhormat Patan Sadong, tunggu sekejap. Yang Berhormat Pendang, Tan Sri Speaker mengarah keluar 4 hari. Jadi Yang Berhormat Pendang sila keluar Dewan. Terima kasih. Apa ni, saya nak tahu siapa salah saya. Yang kedua, saya tak tahu pun saya dihukum. Lepas tu saya nak minta, bagilah adik jangan buat keputusan emosi. Apa Boleh yang saya bercakap, saya nak tanya yang tu je. Sebab saya tak boleh mempertahankan diri tadi. Sebab saya tak, dalam handset pun tak ada. Tiba-tiba kata saya dihukum. Saya pun dapat tahu daripada luar saja. Tadi saya tengah berjalan keluar, saya dapat, kamu dihukum. Saya kata saya tak dengar pun. Jadi saya nak tahulah apa salah saya dan bagi tahu sudahkah dia semak handset. Sebab saya tengok tadi masa saya nak keluar, saya tengok muka speaker sangat emosi. Jadi kalau dia tengok gambar dia sendiri pun pada ketika itu, dia pun malu. Yang Berhormat Pendang, Tan Sri Speaker, itu saya nak tahu. boleh minta penjelasan nanti. Dia kena jelas sekarang lah sebab bukan saya yang arahkan Yang Berhormat Pendang keluar. Saya boleh keluar, tak ada masalah. Tapi saya nak tahu apa salah saya. Hukuman dibuat tanpa ada tanpa ada disemak handset dan sebagainya, tiba-tiba dibuat hukuman. Itu yang saya nak tahu. Bukan saya tak mau terima, saya akan keluar kalau betul saya ada diberi penjelasan. Panggil speaker bagi penjelasan sekarang. Speaker akan masuk sekejap lagi. Siapa saya tunggu sampai dia masuk baru saya keluar. Sampai dia terang. Saya nak tanya apa salah saya. Itu saja. Okey, saya tak akan ikut keluar peraturan lagi. Kalau perintah telah dibuat, kita mesti ikut. Saya tak dengar. Boleh lah. Orang 43. Masih boleh. 40 berapa pun. Masih boleh. Masalah saya tak dengar ni. Keputusan pengerusi adalah usul. Dengan usul. 43. Keputusan. Pendam boleh rayu melalui usul. Tak, saya nak dengar. Ikutlah peraturan. Saya tak nak dengar beruas. Tadi saya dengar dengan jelas. Yang Berhormat, sila saya tak dengar. Surah kata 4 hari keluar. You bukan orang yang dihukum. Peraturannya. You dengar, you bukan. You ke saya yang kena hukum. Saya nak dapat penjelasan. Tadi speaker dah kata 4 hari. Tak tahulah bila beruas jadi speaker. Yang Berhormat Pendang. Ramai lagi duduk ada tak bercakap pun macam speaker, macam beruas. Yang Berhormat Pendang. Saya tunggu sebab saya nak minta speaker bagi penjelasan dekat saya. Sila keluar dulu, nanti kalau speaker bagi baru minta. Saya tak akan bercakap apa, saya duduk dengar ya tempat ni. Bukan saya nak bercakap, nak campur tangan apa. Saya nak dengar sampai speaker masuk, lepas tu saya akan tanya apa salah saya. Itu saja. Dan itu arahan speaker. Ya. Saya tak dengar. Saya tak dengar. Masalah dia saya tak dengar. Saya tengah jalan keluar di luar sana, dia orang bagi tahu kata speaker gantung. Saya kata saya tak tahu, saya tak dengar. Biarlah saya ada di sini nak hukum saya, biar saya dengar dan saya tahu apa salah saya, baru boleh saya dengan penuh hati yang terbuka akan keluar terima hukuman. Saya terimalah, ini perintah. Saya duduk sini ya, saya tak akan keluar. Boleh keluar sekejap, tunggu speaker masuk baru minta. Saya tak tahu speaker masuk ke berapa. 3.45. Tak apalah. Terus saya tak akan ganggu, saya duduk sini. Okey? Ini arahan saya untuk keluar sekarang. Pendang, tolong hormatlah speaker. Cakap dengan speaker bukan dengan beruas. Beruas, you banyak masalah. You pun banyak masalah. You selesai masalah you dulu. You jangan kacau saya lah. Saya Yang Berhormat Pendang, saya sudah kata keluar sekarang, boleh masuk nanti bila speaker masuk. Pendang sini. Hormatlah kerusi pengerusi. Ya, saya hormat. Sila duduk. Saya tak tahu apa salah saya sekarang. Apalah, hormatlah pengerusi. Bukan nak tak hormat. Saya nak tahu apa salah saya pengerusi sekarang. Pengerusi sudah beri aturan 43 jelas. Muktamad. Dia peraturan ni, kalau kita betul-betul ikut, tak jadi macam ni hari ni. Daripada speaker yang lain sila duduk. Yang Berhormat Pendang, kalau Yang Berhormat Pendang tidak mau keluar sekarang, saya boleh tambah kepada 10 hari. Itu pulang kepada apa ni. Jadi sila keluar sekejap. Nak tambah 10 keluar hari. sampai speaker masuk nanti. Saya sudah bagi arahan. Ugut saya lagi keras. Kalau pujuk saya elok, saya okey. Tapi kalau guna untuk ugut saya tak peduli. Gantung tu bukan kena hukum gantung sampai mati. Saya boleh keluar punya. Kalau hukum sampai mati memang saya takut. Ini tak ada, ini dunia saja. Tak ada masalah bagi saya. You nak gantung 6 bulan pun tak apa. Puan Speaker. Okey, baik, terima kasih. Puan Speaker.
sedikit penjelasan berkenaan dengan peraturan 44 ni. 43 tu yang muktamad. 44.5, saya merujuk kepada 445. Jika seseorang ahli telah digantung daripada perkhidmatan majlis mesyuarat, dia hendaklah diarah keluar daripada mesyuarat dan tidak boleh mengambil bahagian. Bermakna dia arah keluar, kalau dia tak keluar pun dia tak boleh ambil bahagian, itu saja. Fahamlah, faham maksud dia, tak boleh ambil bahagian, mana tak boleh nak meson dewan. Perkataan tu dan dah, bukan atau dah, dan tak boleh mengambil bahagian, betul lah, tak boleh ambil bahagian lah. Bacalah baik-baik, meson dewan. Tak ada apa-apa. Itu pun satu kesalahan. Ahli-ahli yang berhormat, sila duduk. Jangan baca masa. Saya arahkan Yang Berhormat Pendang untuk keluar sampai Tan Sri Speaker masuk, baru Yang Berhormat Pendang. Nanti minta penjelasan dengan Tan Sri Speaker. Saya boleh masuk balik bila Tan Sri Speaker. Boleh tanya dengan Tan Sri Speaker dulu. Okey, ya? Terima kasihlah. Yang Berhormat Patang Sadong, sila sambung. Okay. Terima kasih Puan Speaker. Saya sambung. Ditambah lagi dengan isu kekurangan guru yang telah menjadi masalah sekian lama. Setakat November 2023, seramai 3,076 guru diperlukan bagi mengisi kekosongan di sekolah menengah dan rendah di seluruh Sarawak. Isu struktural dan fundamental seperti akses pendidikan yang berkualiti oleh golongan luar bandar dan pedalaman seperti di Sabah dan Sarawak perlu diteliti oleh kerajaan. Jika tidak, isu kesenjangan ekonomi antara rakyat akan terus melarat jika ianya tidak dibanteras daripada akar umbi. Autonomi Sarawak seperti peruntukan MA 63 yang membolehkan pengarah pendidikan negeri meluluskan semua peruntukan kerajaan Sarawak akan membantu mengurangkan red tape untuk memastikan kerja pembaikan dipercepatkan. Selain itu, pada hemat saya, juga kerajaan perlu beralih daripada, dengan izin Puan Yang di-Pertua, exam oriented education kepada quality oriented education, iaitu education for all, sesuai dengan konsep karamah insaniah yang diangkat oleh Malaysia Madani, yakni pendidikan yang membangun sasiah pelajar, membina kemahiran berfikir secara kritikal, kebolehan menyelesaikan masalah, kreativiti dan kemahiran-kemahiran lain yang penting untuk pelbagai aspek kehidupan mereka kelak. Apabila sistem pendidikan melatih generasi baru dengan pemikiran kritikal dan kreatif serta dengan izin Yang di-Pertua, transferable skill, saya percaya sumber bakat akan menarik pelaburan bernilai tinggi yang menggajikan mereka dengan upah yang tinggi dan bermaruah sebagaimana yang dititah oleh Tuanku Yang di-Pertuan Agong semalam. Itu Puan Yang di-Pertua, sistem kesihatan negara yang baik bukan sahaja satu keperluan moral tetapi juga kepentingan ekonomi. Rakyat yang sihat dan cergas membentuk asas tenaga kerja yang produktif, merangsang inovasi dan kreativiti, mengurangkan kos penjagaan kesihatan serta menyumbang kepada kestabilan sosial. Ini adalah perihal penting untuk kemakmuran jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Namun demikian, menurut laporan Malaysia Health Systems Research Volume 1, kerajaan memberi keutamaan dan peruntukan yang lebih tinggi kepada secondary dan tertiary care berbanding primary care dan long term care. Ini bermakna
sistem kesihatan sekarang beroperasi lebih untuk merawat berbanding mencegah yang memakan belanja yang lebih besar. Ia juga menyumbang kepada pembiayaan kesihatan yang tidak efektif. Apa yang lebih mengejutkan, kegagalan memberi keutamaan kepada penjagaan kesihatan prima ataupun PHC diterjemahkan apabila terdapatnya pelaburan untuk membina bangunan hospital di sektor swasta dalam keadaan banyak lagi klinik-klinik daif yang belum diselia di seluruh negara. Sebagai contoh, di Sarawak 77.1% ataupun 209 daripada 271 klinik kesihatan prima berada dalam keadaan fizikal yang uzur. Sementara penambahbaikan hanya terhad kepada pembaikan kritikal, infrastruktur klinik dan peningkatan mekanikal dan elektrikal. Manakala penambahan keluasan menggantikan infrastruktur kayu kepada bangunan konkrit tidak dapat dilakukan kerana kekangan bajet. Dengan belanjawan yang diperuntukkan, masih terdapat sebanyak 66.4% fasiliti kesihatan prima di Sarawak perlu diberi perhatian. Setiap negeri itu berbeza, seperti juga isu fasiliti kesihatan di Sarawak. Masih ada daerah tidak mempunyai klinik ataupun poliklinik walaupun mempunyai hospital. Perkara ini tidak dapat diterjemahkan melalui sistem kesihatan yang berpusat ataupun Putrajaya sentrik. Ini kerana faktor-faktor unik termasuklah geografi yang melingkungi topografi, keluasan kawasan serta faktor sosioekonomi iaitu kampung-kampung kecil dan terpencil. Di sini saya melihat perlunya autonomi kerajaan negeri Sarawak untuk menyelesaikan perkara ini. Juga anjakan paradigma kembali kepada asas iaitu pencegahan lebih baik daripada merawat dengan mempunyai fasiliti kesihatan prima yang menyeluruh. Kerana ianya bukan sahaja menyumbang kepada perbelanjaan kesihatan yang efektif, malah meningkatkan literasi kesihatan kepada masyarakat untuk mengamalkan cara hidup yang sihat kerana kos rawatan pastinya jauh lebih besar. Tuan Yang di-Pertua, marilah kita semua bersama-sama segulai sejalai dan bersatu hati mempertahankan permuafakatan dalam kerajaan perpaduan demi kestabilan politik, menjana pertumbuhan ekonomi dan menjamin kesejahteraan rakyat. Dengan ini, Batang Sadong mohon untuk menyokong dan menjunjung kasih titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Batang Sadong. Sekarang saya jemput Ketua Pembangkang untuk berucap. Ketua Pembangkang ada 60 minit dan Ketua Pembangkang akan menasib baik kerana Perdana Menteri Kampuchea akan berada semasa Ketua Pembangkang berucap. Silakan. Skrip ketiga. Belum. Ahli-ahli bermak masa dibuka. Oh ya, minta maaf saya sebelum tu saya ada orang Ketua Pembangkang 1 minit. Baca 23 dulu. Lepas tu? Bagi Ketua Pembangkang. Okay, sorry, ada miss one script untuk Ketua Pembangkang. Ahli berhormat, masalahnya ialah bahawa usul yang berhormat dari Shah Alam sekarang ini terbuka untuk dibahas. Silakan Tuan. Terima kasih Tan Sri Ketua. Saya baru nak start 59.30 saat. Kita adjust balik. Sekejap. Peraturan.
Tan Sri Speaker, saya nak minta, saya tak tahu sebenarnya tadi, minta maaf sekejap, saya mencelah. Saya dihukum. Tapi saya dekat luar tadi orang bagi tahu kata saya dihukum 4 hari. Jadi tak apalah, saya tengah jalan keluar. Cuma saya nak minta penjelasan ataupun fatwa daripada Tan Speaker apa salah saya tadi dan telah adakah dibuat semak siasat. Saya tak mau. Saya nak jaga Tan Sri Speaker supaya buat keputusan tanpa emosi. Jadi saya tengok tadi dalam gambar, saya tengok tadi masa Tan Sri Speaker buat keputusan dalam video dengan muka dengan apa semua, saya tahu Tan Sri tengah emosi. Jadi saya nak dapat penjelasan. Baik, Pendang. Di antara pemimpin pembangkang yang paling saya hormat ialah Pendang. Kawan saya, pegawai saya dulu. Okey. Tetapi apabila saya sebut suatu perkara, saya kata Pendang tarik balik. Oh, saya takkan tarik balik. You are my friend atau tidak? You tak peduli, you cakap betul. Orang kata kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Anggaplah saya kawan. Tetapi bila saya chair ni, you kena hormat sedikit bahawa itu kawan aku. Tapi dia speaker. Kalau tidak hancur dewan ini kalau saya tak buat lagu tu. Jadi bila saya kata tarik balik, apa salah speaker? Maaf, tarik balik. Oh, aku takkan tarik balik. You cannot do that to a speaker. Mana-mana orang pun takkan terima. Sebab itu saya bagi 4 hari. Agung kata 14 hari. No, saya kata 4 hari. Dengan hormatnya Pendang, sila keluar. Terima kasih. Silakan Ketua Bangkang. Ketua, saya ingat sebelum kita mulakan, saya minta Pendang tarik baliklah supaya boleh speaker bagikan kelonggaran. Boleh? No, I've said 4 days. 4 days. Kalau tarik balik, boleh aku. Jadi jangan argue. Jangan argue. Minta maaf, tarik balik. Boleh? Saya, kalau macam ni saya minta maaf, saya tarik balik lah. Okey, setuju. Dan. Okey. Terima kasih Ketua Bangkang. Terima kasih. Steady, Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Segala puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpah kurnia-Nya, Tuhan pemilik sekalian alam, dipohonkan taufik hidayah serta nikmat berkekalan kepada hamba-hamba-Mu seluruh rakyat Malaysia. Demikianlah jua selawat serta salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hari ini saya sekali lagi tampil membahaskan usul menjunjung kasih ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku berhadapan dengan speaker sahabat saya yang bijaksana. Terima kasihlah. Ini kan mudah. Tuan Yang Ketua, kata pujangga Melayu, warna putih si merak dewa terbang hinggap di hujung kota. Tuanku lambang kekuatan bangsa, rakyat bernaung di payung mahkota. Sudah terpahat dan terpatri dalam jendela sejarah negara bahawa di Istana Johorlah bersatunya gerakan kebangkitan nasionalisme dalam kalangan rakyat hingga memungkinkan Malayan Union dikuburkan dan akhirnya bumi bertuah ini mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Sesungguhnya rakyat Malaysia tanpa mengira batas warna kulit bertuah dapat bernaungkan raja-raja Melayu, khususnya ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Yang Tuan Agong, yang senantiasa cakna, arif serta prihatin terhadap nasib rakyat jelata dulu, kini dan insya-Allah selama-lamanya. Benarlah kata azimat, raja itu tonggak perpaduan untuk rakyat berpayung. Makanya sekali lagi bagi pihak rakan-rakan dalam Perikatan Nasional, saya mengambil kesempatan menjunjung kasih dan merafak sembah setinggi-tinggi tahniah di atas pelantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Ibrahim sebagai Yang Tuan Agong ke-17. Dan juga ke bawah duli Yang Maha Mulia Raja Zahir Sofiah selaku Raja Pemaisuri Agong.
Perikatan Nasional juga menjunjung kasih di atas kebijaksanaan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Al-Sultan Abdullah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tunku Azizah Aminah Maimunah memayungi negara dan rakyat sepanjang tempoh pemerintahan Seri Paduka Baginda sebagai Yang Pertuan Agong dan Pemaisuri Agong ke-16 pada 30 Januari yang lalu. Tuan dan Puan, 3 malam sudah nafsu Syaban, nisfu Syaban, minta maaf, di mana pintu-pintu langit serta pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-Nya memohon keampunan. Dalam bulan Syaban ini jugalah berlakunya pertukaran arah kiblat dari Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Pertukaran arah kiblat ini bukan bermakna Masjidil Aqsa ditinggalkan daripada perjuangan umat Islam. Hari ini kita perhatikan seolah-olah hanya rakyat Palestin sahaja yang berjihad untuk mempertahankan bumi suci Palestin ini. Sudah puluhan tahun pelbagai bentuk kezaliman dilakukan Zionis. Nyawa umat Palestin bagaikan tiada harga. Saban hari kita dipertontonkan bagaimana anak-anak kecil, wanita, orang tua dan pemuda-pemudi dibunuh sesuka hati. Hingga tiada seinci pun bumi Gaza selamat diduduki. Sudah lebih 30,000 yang mati, terbunuh, dan lebih 70,000 lagi yang cedera. Malaysia dahulunya menjadi suara yang lantang dan menentang kezaliman. Di manakah suara itu hari ini? Saya yakin, walaupun terdapat ahli-ahli parlimen di hadapan saya yang datangnya daripada parti yang bersama dengan Liberty International, saya yakin mereka juga tidak sanggup melihat kezaliman ini. Kerajaan perlu lebih lantang dan lebih tegas bersuara untuk melakukan sesuatu bagi membantu rakyat Palestin yang terseksa di bumi suci ini. Bantulah mereka dengan sepenuh jiwa dan raga. Kami Perikatan Nasional akan sentiasa kerjaan untuk membantu rakyat Palestin ini seperti jua yang dititah oleh Tuanku Yang Pertuan Agong semalam. Terima kasih Tuan Mangkang. Saya ingin menarik perhatian ahli yang berhormat sekalian bahawa pada hari ini kita amat bertuah sekali untuk menerima tetamu khas bersama delegasi beliau di Dewan Yang Mulia ini. Saya dengan penuh hormatnya mengalu-alukan kehadiran Tuan Yang Terutama Han Manet, Perdana Menteri Kemboja dan delegasi ke Dewan. Kepada Tuan Yang Terutama, kehadiran di Dewan Rakyat ini merupakan satu penghormatan besar pada Badan Delegasi Malaysia. Saya berharap agar lawatan rasmi ini dapat mengukuhkan lagi hubungan bilateral antara Kemboja dan Malaysia. Semoga hubungan sedia ada ini terus berkembang dalam berbagai aspek dan bidang. Honourable members, I would like to inform that we have a special guest with us today in this August House. With great honour, I wish to welcome His Excellency Han Manet, the Prime Minister of Kingdom of Cambodia, and his delegation to the House of Representatives. To His Excellency Han Manet and delegation, it is indeed a privilege to have Your Excellency and your delegation in this August House. We hope that your visit to Malaysia is a memorable one and will further strengthen the existing relationship between the Kingdom of Cambodia and Malaysia. Thank you. Welcome, sir. Tuan Mangkang, sambung. Tan Sri Ketua, saya juga nak ambil kesempatan ini. On behalf of my party, Perikatan Nasional, which are the opposition party now at the moment, Excellency. Now, Excellency, I would like to take this opportunity and to welcome you to our country. I know for the last how many years, our diplomatic relationship between the two countries has been going very, very well. And inshallah, I think in the future, we hope the relationship is not going to be better, but much better than before. We would like to welcome you again and your delegation, Excellency. Terima kasih, Tuan Ketua.
Suara Perikatan Nasional adalah suara rakyat. Suara yang menjadi check and balance kepada kerajaan. Selaku pembangkang yang kredibel, kami menjunjung tinggi titah Diraja Tuanku bahawa tugas membangunkan negara adalah tanggungjawab bersama. Sebab itu kami bersuara. Tapi janganlah pula bila kami bersuara dibalas dengan intimidasi dan pertuduhan politik dendam yang tidak bernokta. Realitinya hari ini, kita kena tengok realitinya hari ini. Rakyat hidup terhimpit di mana-mana sahaja kita pergi. Dari Perlis hinggalah ke Sabah. Bermacam-macam keluhan serta rintihan rakyat yang ada di bawah sana. Kita dengarlah keluhan dan rintihan yang lahir dari hati sanubari mereka. Tidak lain dan tidak bukan adalah masalah kesempitan hidup. Rakyat mahukan sebuah kehidupan yang baik. Rakyat mahukan kehidupan yang bahagia. Rakyat mahukan kehidupan yang bermakna. Apa artinya kehidupan yang bermakna? Kalau pendapatan tak cukup, apa artinya jika terpaksa kais pagi makan pagi, kais petang makan petang? Apa artinya jika tempat tinggal pun tak ada? Apatah lagi untuk kita miliki? Jemaah kata. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih Larut. Soal kesempitan hidup ni berlaku di mana-mana, termasuk di kawasan saya, Indra Mahkota.